بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah pagi 1 Ramadan, صباح المبارك في اليوم المبارك من أول يوم من شهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan juga pemisah antara yang hak wal batil. Hani'an lakum, tahniah kepada kamu semua kerana masuknya pada bulan yang diberkati ini. Moga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita di dalam kebaikan. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu 'alal khair, kata Nabi sallallahu. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, dia akan menggunakannya, menjadikan dia beramal ala khairin, atas kebaikan, sehinggalah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu-pintu kebaikan adalah pintu menuntut ilmu. Antara pintu-pintu kebaikan adalah pintu menuntut ilmu. Ya, walaupun kebanyakan ahlul hadis adatnya ialah ketika pada bulan Ramadan mereka berhenti daripada meriwayatkan hadis, namun banyak juga riwayat daripada sebahagian salaf yang lain, mereka tetap juga mengajar hadis pada bulan Ramadan, yang disebut oleh Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala. Dan guru kita Syekh Salih Al-Usaimi hafizahullah taala wa ra'ah, pada setiap kali bulan Ramadan beliau akan mengadakan majlis sard al-mujawwad, iaitu kitab majlis bacaan kitab-kitab hadis. Yang terakhir sekali beliau telah khatamkan tak salah Sahih Muslim dalam majlis tersebut dalam bulan Ramadan. Jadi kerana membaca hadis juga termasuk daripada amal salih yang kita kejar pada bulan Ramadan ini, selain daripada kita baca Quran, tadarus Quran, berzikir, berpuasa, termasuk juga amalan salih adalah mengisi masa lapang ini dengan untuk mencari ilmu, apatah lagi membaca hadis-hadis Nabi SAW, memahami hukum hakamnya. Hadis yang ke-30, kata Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma ightasala thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallam bila berkataan kana, kita sebutlah sebelum ni apa faedah kana, iaitu kana tadullu ala al-mulazamati wat-tikrar wat-takrar. Okey. Kana, bila kita baca hadis Nabi disebut kana, maksudnya dia betul dia perkara yang telah lalu, namun ada faedah perkataan kana ni, iaitu dia membawa maksud al-mulazamah wa tikrar, maksudnya perbuatan tersebut Nabi selalu buat. Nah, bila kita baca hadis kana sallam, okey, maksudnya benda itu mulazamah, benda Nabi selalu buat, Nabi selalu melaziminya, wa takrar itu Nabi selalu mengulang-ulangnya. Jadi Nabi adalah Nabi SAW selalu jika mandinya janabah, idza ghatasala minal janabah. Al-janabah maksudnya apa? Apa maksud janabah? Al-janabah kita bincang sebelum ni dalam kelas hadis sahih Muslim, kita huraikan perkataan janabah. Al-janabah ada dua maksud. Ada dua cara nak faham janabah. Sebahagian ulama kata janabah daripada perkataan janabah, iaitu jauh, ibta'ada, iaitu menjauhkan diri. Iaitu bila orang itu dia dalam keadaan tidak suci, maka dia jauh daripada kebersihan. Ataupun kita boleh kata dia berada di satu sisi yang lain. Okay? Fi jamb. Di satu sisi yang lain. Maksud kalau orang tu ini satu sisi, satu bucu kebersihan, satu sisi bersih. Satu sisi lagi sisi tak bersih. Jadi itu maksud jam. Berbeza dengan ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah pula dia kata tak. Imam Syafi'i kata al-janabah daripada perkataan al-mukhalatah, iaitu ajnabar rajulu zaujatah, iaitu isteri seorang lelaki itu dia bercampur dengan isterinya. Jadi nampak macam bertentangan pula. Satu pendapat kata dekat, jauh. Satu pendapat pula bercampur. Jadi bercampur dengan dekat, jauh pula kan. Tapi pendapat ini dijamakkan oleh Imam Ibn Mulaqin, Ibn Daqiq Al-Ain. Dia kata tak ada pertentangan, iaitu dia apabila dia bersama dengan suami isteri dia, iaitu bersama tu, iaitu bercampur, maka dia berada jauh daripada kesucian. Maksudnya dia jauh daripada bersuci. Jadi tak adalah pertentangan kat situ. Maksudnya bila bersama dengan isteri, ya bersama tu dekatlah. Tetapi bila dia dah bersama dengan isteri, dia berada di satu sisi yang lain daripada sisi kebersihan. Naam. Al-janabah. Kemudian idza ghatasala minal janabah. Nampak perkataan mina. Ini segi bahasa. Min maksudnya apa? Min maksudnya daripada. Tapi daripada sini, min ini bukannya daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun daripada at-tab'idiyah lah. Min ini bukan tab'idiyah, kan? Tapi min ini dipanggil min as-sababiyah. Min yang menunjukkan sebab. Jadi maksudnya Nabi SAW mandi wajib kerana janabah. Nabi SAW mandi kerana janabah. Jadi kalau kita tengok terjemahan bahasa Melayu dia, bahasa Indonesia ni dikurang halus lah. Jadi jika dalam idza qatasala, apabila Nabi mandi kerana janabah. Jika Nabi apabila kita kata apabila Nabi SAW apabila mandi kerana janabah. So, min kat sini dia panggil min as-sababiyah. As-sababiyah. Min sababiyah ni tak banyak dalam Al-Quran. Kita boleh sebutkan beberapa tempat antara yang anda tahu adalah dalam surah Nuh tu lah. Mimma khati'atihim ughriqu. Kan kisah kaum Nabi Nuh tu. Mimma khati'atihim, kerana kesalahan mereka, iaitu kesalahan mereka menyembah berhala itu, ughriqu. Mereka semua pun ditenggelamkan. Ughriqu. Jadi mimma khati'atihim, kalau kita ayat tu dia tulis mimma khati atau min ma khati'atihim.
khati'atihim. Mimma, bila kita gabungkan jadi mimma lah. Mimma khati'atihim, daripada apa kesalahan-kesalahan mereka. Jadi min di sini ialah min as-sababiyah, min kerana. Min maksudnya min sebab, min kerana. Jadi idza ghatasala, bahawa Nabi SAW apabila mandi kerana janabah. Mandi kerana janabah. Dan kita sebut al-janabah ni ialah satu hukum yang terletak pada badan, yang muta'alliq pada badan. Hadas kan? Hadas. Kalau kita kata dia hadas ni maksudnya apa? Iaitu satu hukum yang wasfi, dia hukum wasfi, iaitu hukum sifat. Dia tak nampak secara zahir, tetapi dia muta'alliq bil badan. Dia tergantung pada badan. Maksudnya hukum tu dia terkena pada badan. Sebab dia satu hukum wasfi ni biasanya dia bukannya pada badan kan. Sebab kalau kita kotor, tangannya kotor, hukum kita nampak tangan dia kotor, nampak ada najis apa semua. Tapi yang hadas ni dia hukum wasfi, dia tak nampak. Okey. Tapi dia tergantung pada badan yang nampak. Itu macam hadas tu. Jadi minal janabah. Dan kita sebenarnya sebut janabah ni orang dalam keadaan junub ada berapa sebab? Dalam mazhab Syafi'i ada berapa sebab janabah? Dalam mazhab Syafi'i ada 6 sebab. 3 yang berkongsi lelaki dan wanita. Yang ketiga lagi hanya khusus untuk wanita sahaja. Apa dia? Untuk yang lelaki dan wanita, iaitu pertama sekali inzal mani, iaitu keluarnya air mani. Sama ada lelaki dan perempuan. Yang kedua iaitu al-jima', iltiqa' al-khitanain. Atau iltiqa' al-khitanain. Sahih. Iltiqa' al-khitanain maksudnya apa? Bertemunya dua khatan. Maksud bertemu dua khatan di sini adalah satu bahasa untuk menunjukkan kepada jima'. Iltiqa' al-khitanain ni. Yang ketiga al-maut, iaitu mati. Cuba mati ni bukanlah kita mandi sendiri, orang lain yang mandikan. Adapun yang ketiga yang hanya khusus untuk wanita, apa dia? Iaitu haid, nifas dan al-wiladah. Jadi idza qtasala min al-janabah, bila Nabi SAW mandi janabah, ghasala yadayhi, Nabi basuh kedua tangannya. Ghasala yadayhi. Adakah yang ni satu sunnah yang khusus ataupun sunnah wuduk tadi? Termasuk dalam sunnah wuduk. Ya, Nabi SAW basuh ini kerana bila mandi janabah, kan, dalam riwayat lain kata Nabi SAW dia akan membasuh kemaluannya dahulu. Nabi SAW dia akan basuh kemaluannya dahulu. Bahkan dalam riwayat lain dia kata wa daraba yadayhi 'ala al-ha'id. Nabi SAW dia gosok tangannya pada tanah ataupun pada dinding. Okey, Nabi gosok tangannya pada tanah ataupun dinding. Sebab apa? Sebab dia baru lepas berjima'. Bila mandi wajib, mula-mula dia mulakan dengan kemaluan dulu sebelum dia berwuduk. Okey, jadi sebenarnya ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawa Nabi dia, dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW basuh kemaluan dulu. Sebab itulah bila kita mandi wajib, mula-mula sekali kita basuh kemaluan dulu, kita buang dulu kotoran ain najis tu. Ataupun walaupun bukan najis, mustaqdarat, iaitu benda-benda yang kita kotor lah, air mani, okey, air mazi, kemudian likitan-likitan, cairan-cairan yang lain-lain tu, itu kita bersihkan dulu. Dan Nabi SAW zaman tu kan sabun bukanlah satu benda yang common zaman tersebut. Jadi Nabi cara nak hilangkan kotor-kotor di tangan tu, Nabi sama ada Nabi letak tangan dekat tanah, Nabi gosok dengan tanah, ataupun kalau dekat dinding, Nabi gosok tangan dekat dinding. Dan kita ingat dinding zaman Nabi juga bukan dinding zaman kita ada marmar, ada elok. Jadi dinding tu dibuat daripada tanah liat, atau jadi dia gosok tangan dekat situ. Untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekit-lekit tu. Jadi Nabi pun ghasala yadayhi, dan kemudian basuh tangan dah bersih, barulah kemudian thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Dan Nabi pun berwuduklah dengan wuduk untuk bersalat. Wuduk untuk bersalat maksudnya wudu'ahu lis-salah.
Nabi berwuduk dengan wuduknya untuk salat. Kat sini para ulama dia ada bincang. Apakah maksudnya Nabi berwuduk dengan wuduk yang hakiki ataupun berwuduk dengan ataupun dia ambil rupa macam wuduk. Okey. Jadi ulama Syafi'iyah, ulama kita Syafi'iyah kata memang dia berwuduk dengan wuduk yang hakiki. Wuduk dengan wuduk yang sempurna, wuduk untuk berwuduk untuk salat. Jadi itu menunjukkan bahawa kita disunahkan berwuduk dalam mandi wajib. Kita disunahkan berwuduk dalam mandi janabah ni. Bila disunahkan, maka kita kata tiga-tiga boleh. Sama ada di awal mandi wajib, ataupun di pertengahan mandi wajib, ataupun di akhir mandi wajib, tidak ada masalah. Ataupun dia nak mandi dulu, kemudian dia tangguh basuh kaki dia kemudian. Nanti kita akan tengok bawah nanti hadisnya. Okey, wudu'ahu lis-salah. Dia ambil wuduk. Okey, cuma nak niat apa kat sini? Apakah nak niat mandi, apakah niat dia niat nak wuduk dulu atau niat mandi wajib dulu? Itu kita niat wuduk dulu. Dan niat wuduk di sini ialah niat yang sunat. Maka kalau menggabungkan mandi wajib dan juga wuduk dalam satu perbuatan, satu majlis lah, maksudnya wuduk dengan mandi wajib sekali digabung. Kalau kita wuduk dalam mandi wajib, niat wuduk tu dah jadi niat yang sunat, bukan niat yang wajib di sisi ulama Syafi'iyah. Beza dengan Hanbali. Hanbali kata niat dia kena niat sekali dengan wuduk. Niat wajib juga, niat wuduk sekali. Adapun ulama Syafi'iyah kata niat wuduk tu sunat, dia tak wajib. Kerana cukup dengan niat mandi wajib tu dah cover dah dengan hadas kecil. Jadi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah, dan Nabi berwuduk dengan wuduknya untuk salat. Thumma ghtasala, kemudian Nabi mandi wajib. Dan Nabi pun mandilah. Okey, jadi niat mandi wajib tu kat mana? Jadi ulama Syafi'iyah kata niat tu masa nak basuh kepala mula-mula tu. Jadi mula-mula yang basuh wuduk tu niat wuduk, niat nak melakukan sunat-sunat mandi wajib. Adapun masa nak niat dia sebenar, niat yang wajib tu adalah ketika nak basuh kepala tu, masa tuangan yang pertama tu. Itu niat dia yang sebenar. Thumma ghtasala. Dan apa nak niatkan? Nanti kita sebutlah dalam watak itu, ada sebut dalam kuliah apa tu? Bulughul Maram tu, di kuliah lain. Dan apa nak niatkan ketika mandi wajib? Yang bagusnya kita kata nawaitu al-ghusla 'anil janabah atau nawaitu raf'al hadath al-akbar. Okey. Nawaitu al-ghusla 'anil janabah atau nawaitu raf'al hadathil akbar. Sahaja aku mengangkat hadas besar, ataupun sahaja aku mandi janabah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu niat dia. Thumma ghtasala. Kemudian mandilah. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian Nabi SAW meratakan air ke kulit kepala, dasar kulit kepalanya. Ini berlaku pada seorang sahabat, dia pun basuh kepala dia sungguh-sungguh sampai orang kata, kau buat macam ni, rambut kau lebat ni. Dia kata. Lalu dia kata, sesungguhnya telah melakukan perbuatan ini orang yang rambutnya lebih lebat daripada aku. Iaitu siapa? Rasulullah SAW. Jadi thumma yukhallalu biyadaihi sya'rah. Jadi itu menunjukkan bahawa kalau mandi janabah itu dia kena basuh tu sampai kena ke kulit kepala tu. Okey. Di sinilah nanti kita akan tengok hadisnya, ada beza antara mandi janabah untuk haid dan juga mandi janabah kerana jima', menjamah janabah kerana jima'. Tayyib. Sebagai ulama dia ada bezakan. Okey. Namun yang paling afdalnya, yang paling sepatutnya dilakukan ialah air itu mesti rata sampai ke kepala. Wa thumma yukhallilu biyadaihi sya'rah. Sampai ke kepalanya. Sampai ke kulit kepala. Biyadaihi sya'rah. Okey. Hatta idza dhanna, sehinggalah apabila dia telah dhanna, dia telah yakin. Dhanna di sini bukan maksudnya dhanna ragu-ragu kat sini ya. Dhanna kat sini bukannya dhanna ragu-ragu. Dhanna di sini apabila dah yakin. Waktu perkataan dhanna dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Ada beberapa maksud lah. Antara maksud dia ialah
dia perkataan dhanna ni dia special, dia boleh pakai untuk yakin boleh, untuk tak yakin boleh, untuk zan boleh. Jadi kat sini kita tengok pada konteks ayat, siyaqul ayat tadi. Jadi dalam konteks ayat ni maksudnya dia adalah yakin. Sehinggalah bila dah yakin, dia telah meliputi keseluruhan yahtamil, okey. Ini yakin. Okey. Seperti Allah Taala kata fadhannu annahum muwaqi'uha ayu ayqanu. Okey. Naam. Jadi kat sini dia pun Nabi dah yakin, dah kata kat kulit kepalanya basyaratah. Okey. Afadha alaihi al-ma'a 3 marrat. Maka Nabi pun tuangkanlah air 3 kali. Itu menunjukkan bahawa kita sunnah ni bila kita mandi wajib 3 kali. 3 kali. Okey. Thumma ghasala sa'ira jasadih. Kemudian Nabi pun basuhlah seluruh badannya. Jadi kita kena gabungkan dengan hadis yang lain lah, iaitu Nabi SAW suka berkanan-kanan. Nabi suka mulakan dengan kanan. Jadi walaupun dia kata sini Nabi kemudian membasuh seluruh badannya, tapi Nabi basuh macam mana? Nabi mulakan dengan bahagian yang badan yang kanan dahulu. Bahagian yang kanan dahulu. Berdasarkan hadis Aisyah yang kita baca sebelum ni, bahawa Nabi suka memulakan daripada yang kanan, fitana'ul wa tatahur, kan? Fitana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahurihi, kan? Nabi SAW suka bersuci mulakan dari kanan, fitatahirihi pada ketika bersuci, wa tana'ulihi ketika pakai kasut, wa tarajjulihi dan ketika bersikat, wa fi sya'nihi kulli dan kepada seluruh keadaan yang lain. Jadi thumma ghasala sa'ira jasadihi, Nabi basuh seluruh badannya, iaitu mulakan dengan kanan. Wa kanat taqul kuntu aghtasilu, Aisyah kata aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW min ina'in wahidin, daripada satu bekas, naghtarifu minhu jami'a, kami saling mencedok air bersamaan, saling mencedok air secara bersamaan, maksud sama-samalah kita cedok air. Okey, apa faedah hadis ni? Faedah pertama, tadilah basuh tangan sebelum mandi wajib dan sebelum wuduk, ini sunnah. Faedah yang kedua, iaitu kita mulakan berwuduk sebelum mandi wajib. Faedah yang kedua, iaitu kita mulakan berwuduk sebelum mandi wajib. Yang ketiga, zahir hadis ni menunjukkan bahawa kena sempurnakan dulu wuduk. Maksudnya kena buat basuh, ambil wuduk tu sampai habis lah, sampai basuh kaki. So Nabi kata thumma tawadda'a, Aisyah kata Nabi berwuduk dengan wuduknya untuk salat. Maksudnya dah sempurna. Namun nanti kita akan tengok ada hadis yang lain akan datang bahawa Nabi menangguhkan membasuh kaki di akhir-akhir salat. Di akhir-akhir mandi wajib. Salat pula. Di akhir-akhir mandi wajib. Ingat poin ni? Iaitu poin yang ketiga ni, anda sebut sekali lagi, iaitu zahir hadis ni menunjukkan bahawa kita ni digalakkan, kat sini kan, kita digalakkan berwuduk yang sempurna sebelum mandi wajib. Namun nanti kita akan tengok ada dalil yang lain bahawa Nabi SAW bila mandi wajib, Nabi tangguhkan apa dia, membasuh kaki tu di akhir last sekali. Tapi kita akan tengok apa sebab Nabi tangguhkan di akhir sekali, ya. Kita akan tengok insya-Allah. Okey, yang keempat, kemudian Nabi pun mandilah. Yang keempat faedahnya itu yakni masyru' maklum indakum, iaitu kita bila kita mandi kita kena yukhallil sya'rahu, iaitu kita kena ratakan air di kulit-kulit. Ini takhlil tadilah. Jadi faedah yang keempat, disunahkan takhlil. Takhlil ni apa? Takhlil ni kata apa? Kat sini dia kata gosok. Gosok ni agak kurang sebenarnya terjemahan ni. Yukhallil ni bukan gosok, okey. Dalaka tu maksudnya gosok. Jadi apa sebenarnya yukhallil ni, iaitu kita
mencelah-celah, bolehlah kita kata gosok, tapi mencelah-celahkan jari kita pada rambut dan bulu, itu maksudnya takhlil. Kalau kita tengok maksudnya dalam bab wuduk kan, takhlil bainal asabi', bila kita basuh tangan tu, tangan kita, jari kita kena mencelah-celah macam ni. Wa takhlil, kita ambil wuduk yang macam tu je, kita kena disunahkan buat macam ni. Wa takhlil bainal asabi', kita buat macam ni. Wa takhlilul lihyah, wa takhlil kita buat macam ni pada janggut tu. Wa takhlilul lihyah, takhlil kita kena. Jadi apa dia punya word dia untuk takhlil itu, kalau kita baca kitab-kitab fiqh bahasa Indonesia, terjemah kata menyelat-nyelat. Siapa tak tahu, wallahu alam bahasa kita, bahasa Melayu apa, tapi yang pentingnya kita lalukan jari kita di celah-celahan bulu dan rambut itu. Itu namanya yukhallil. Itu maksudnya yukhallil. Jadi waktu kata Al-Imam Ibn Mulaqin, haqiqatul takhlil, hakikat kita membuat takhlil itu mencelah-celah ni, iaitu idkhalul asabi', kita masukkan jari kita fi ma baina ajza'i sya'r, di antara rambut-rambut semua. Okey. Jadi adakah khalil itu tak semata-mata, kemudian masuklah perbincangan, adakah khalil itu semata-mata tangan saja yang masuk atau dikena tuangkan sekali air? Jadi ada dua riwayat, yang sahihnya adalah yang kedua, iaitu memang dituangkan air sekali. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, iaitu summa ya'khudhul ma'a fayadkhulul asabi'ahu fi usuli sya'r. Maka Nabi pun ambil air, tuang, dan Nabi gosokkan pada tempat tersebut, di celah-celah jari tersebut. Okey. Kalau Imam Mulaqin sebutlah apakah faedah takhlil ni, apa faedah kita takhlil. Yang pertama, isalul ma' ila sya'ri wal basyarah, iaitu menyampaikan air kepada rambut-rambut dan juga kepada kulit, kepada bulu-bulu dan juga kulit. Yang kedua, mubasharatus sya'ri bil yad li yahsul ta'mimu, jadi supaya tangan kita terkena pada rambut-rambut dan bulu-bulu supaya rata. Satu, supaya sampai kat kulit, yang kedua supaya rata. Okey. Itu antara faedahnya. Yang kelima, faedah kelima daripada hadis ni, iaitu dhan sini adalah yakin. Dhan di sini adalah yakin. Dhan di sini adalah yakin. Yang keenam, disunahkan buat 3 kali taslis. Ini faedah yang keenam, at-taslis. Okey. Wa khalafa fihi min ashabil Mawardi. Cuma dia kata Imam Mawardi bersalahan, beza dengan pendapat apa tu, ulama-ulama Syafi'i yang lain. Imam Mawardi Syafi'i juga, tapi Imam Mawardi kita tak disunahkan 3 kali. Ini khilaf pendapat ulama Syafi'iyah. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang ketujuh adalah ifadatul ba' bainal ghusl. Itu gosok. Iaitu galakkan untuk arwa basyaratah. Jadi galakkan untuk ad-dalk, iaitu masyru'iyatul ad-dalk, iaitu galakkan untuk menggosok. Walaupun tak wajib, sebab apa, syarat dia adalah rata air, betul tak? Jadi apa hukum, kalau orang tanya apa hukum kita menggosok ketika kita mandi wajib? Apa hukumnya, wajib ke sunat? Maka kaedah ni kita kena ingat macam ni. Kalaulah tanpa gosok, air itu dapat rata kepada seluruh jasad kita, maka gosok itu hukumnya sunat. Tetapi kalau gosok, kalau air itu tak sampai, melainkan terpaksa kita dengan menggosoknya, macam tadi kulit-kulit kepala, orang tu rambut dia terlampau lebat, maka tak sampai air itu, melainkan kena gosok kepalanya, maka kat sini barakallahu fik, hukumnya wajib dia kena dia kena gosok. Okey. Berbeza dengan mazhab Maliki, dia kata al-hadith hujjatun li Syafi'i ala adami wujubid dalk. Ulama mazhab Syafi'i kata, ulama mazhab Maliki kata hadis ni dalil bahawa tidak ada gosok,
Dia kata kat mana? Nabi kata fa'afadhu alaihi al-ma' thalatha marrat. Nabi tuangkan air 3 kali. Dia kata macam tu. Okey. Ulama Syafi'iyah kata tak. Dia kata sebab takhlil tu sendiri dah menunjukkan adanya gosok. Mencelah-celahkan jari itu dah menunjukkan bahawa ada gosok. Naam. Namun mazhab Syafi'i mewajibkan gosok. Sekali lagi. Mazhab Syafi'i kata gosok tu sunat. Melainkan kalau terpaksa ratakan air. Mazhab Syafi'i asalnya ialah ratakan air je. Mazhab Maliki kata wajib gosok. Mazhab Syafi'i kata tak wajib gosok, sunat. Kecuali kalau terpaksa gosok. Itu maksud dia. Ana betulkan balik statement Ana. Mazhab Maliki dia mewajibkan gosok. Okey. Mazhab Syafi'i kata tak wajib gosok, cukup ratakan air. Perbuatan Nabi yang takhlil tu ialah untuk ratakan, bukan gosok. Okey? Untuk ratakan, bukan gosok. Sebab kalau lah gosok, nampak Nabi, lepas tu Nabi tuang air kat badan tu, Nabi tak gosok pun. Nampak tak? Cuma ada satu ulama nama dia Al-Maziri, ulama Maliki, dia defend, dia pertahankan mazhab Syafi'i dalam bab ni. Itu dah sebut tadi sebenarnya. Itu hadis ni hujah bagi mazhab Syafi'i bahawa tidak diwajibkan gosok. Naam. As-saminah yang ke-8 pula, jawaz iktisal lirajul. Yang ni ialah yang ke-8 ni yang paling jelas sekali, iaitu bolehnya suami isteri mandi bersama. Boleh mandi bersama, suami isteri boleh mandi bersama. Adakah mandi bersama tu start dengan pakai kain ke ataupun berbogil sama-sama? Berbogil pun tak ada masalah. Mandi sama-sama pun tak ada masalah. Okey? Min ina'in wahidin, dan tak salah daripada satu bekas. Dan juga bekas tersebut air tu sikit. Dan tak jadi air musta'mal. Kata macam itulah. Kenapa tak jadi air musta'mal? Sebab kita kena ingat bila bekas air tu sikit, macam mana Nabi mandi daripada air tersebut? Maknanya Nabi kena cedok air tersebut daripada tangannya. Jadi cedok. Jadi sebagian ulama kata nampak ini tak ada air musta'mal. Sebab Nabi cedok, isteri cedok, Nabi cedok, isteri cedok, tak jadi musta'mal pun. Ulama Syafi'iyah dia jawab balik, dia kata bukan begitu dia air musta'mal ni. Sebab bila dia cedok air tu, kata tangan tu dia niatkan sebagai sebagai pencedok, bukannya nak mandi wajib. Bukan sebagai nak basuh tangan dalam benda tersebut. Faham tak masalah ni? Iaitu ulama Syafi'iyah kata kalau air tu kita cedok dia dengan tangan, dengan niat tangan kita sebagai pencedok, dia tak jadi mandi. Sebab apa? Air musta'mal itu di sisi ulama Syafi'iyah apa dia? Iaitu air yang digunakan untuk basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib. Jadi kalau dia masukkan tangan tadi belum niat untuk mandi wajib, dia hanya sebagai alat, maka dia bukan membasuh tangannya dalam bekas tu tadi. Dia bila dia tak membasuh tangan bekas tadi, maka tak jadi musta'mal. Lainlah kalau dia mandi wajib, bila dia niat nak basuh tangan dalam bekas tersebut, maka itu baru namanya air musta'mal. Jadi hari ni tak jadi isu di kalangan ulama Syafi'iyah. Dia tak kata, orang ulama Syafi'iyah tak rasa macam hadis ni macam mana pula ada hadis ni sedangkan musta'mal apa tak musta'mal. Kata tak, sebab hadis ni senang. Sebab ada qaid, ada pengikat pada hujung tu bahawa Nabi mencedoknya. Nagtarifu. Dah settle masalah ni. Tak adalah isu nak keliru bahawa dia musta'mal atau tak musta'mal. Lainlah kalau Nabi mandi dalam bekas yang kecil tadi. Itulah yang cerita, baru kita menjadi isu musta'mal dengan tak musta'mal.
Bila saya sebut begini bukanlah saya nak nafikan pendapat yang kata tak ada air mustakmal ni. Itu ada Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dalam syarah Sunan Abi Daud. Ha? Imam Ibn Qayyim ada juga syarah pada sebahagian hadis dalam Sunan Abi Daud dan beliau telah mensyarahkannya dengan terbaik sekali dalam bab ni. Okey. Dan beliau telah rajihkan pendapat tak ada air mustakmal itulah. Okey, ala kulli hal ana sebutkan apa yang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Dan hadis ni juga faedah seterusnya yang ke-9 iaitu bolehlah orang lelaki ataupun wanita mandi daripada air sisa daripada mandi wajib isteri ataupun suami. Kan? Ini sebab itulah kata Imam Ibn Laqin iaitu amma tathhirul mar'ah iaitu bersucinya mar'ah bi fadli rajul maksudnya dengan air lebih daripada orang mandi lelaki fajaizun bil ijma', maka jaiz sah isi ijma', maka tak jadilah maksudnya bila baki air tu jadi air mustakmal atau seumpama dengannya. Tapi dengan syarat apa dia? Dengan syarat dia yang tarif, dengan syarat dia cedok. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang awal-awal kita jumpa ataupun ada riwayat dalam hadis Riyadhus Salihin. Kan bila air itu Nabi kata janganlah kamu mandi di dalam air yang janganlah kamu kencing di dalam air yang tidak bergerak, kemudian kamu mandi dalamnya. Naam. Dan riwayat lain pula janganlah kamu mandi di dalam air yang tidak bergerak apabila kamu berhadas. Jadi ini jadi hujah bahawa jangan mandi dalam. Habis itu Abu Hurairah kata, ya Rasulullah macam mana nak buat? Iaitu kamu cedok dia. Itu menunjukkan bahawa cedokan itu tidak merosakkan, tidak menjadikan air itu air mustakmal. Naam. Apa lagi? Hadis ni faedah lain. Hadis ni juga bolehnya apa tadi? Melihat aurat isterinya. Melihat aurat isteri. Dan ini bawa satu perbincangan, boleh ke seorang itu berjima dan melihat kemaluan? Apa kata Ibn Qattan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam kitab Ahkamun Nazar, ditanya Imam Malik. Imam Malik ditanya, ayujabi'ur rajul zawjatahu wa laysa bainaha sitr? Imam Malik ditanya, bolehkah seorang lelaki berjimakan isterinya, maksudnya berjima bersama isterinya, wa laysa bainahuma sitr, maksudnya tak ada apa-apa cover langsung, maksudnya dua-dua berbugil, nampak telanjang. Qala na'am, faqila innahum yarawna karahata dhalik. Maka orang kata Imam Malik, tapi ada sebagian orang kata makruh. Waqala qad kana. Jadi kita ambil kefahaman salaf dalam hadis ni. Bila orang ingkar berjima melihat kemaluan lelaki, melihat kemaluan perempuan, perempuan melihat kemaluan lelaki, Imam Malik ditanya tentang soalan ni, dia kata boleh ke tak boleh? Imam Malik kata boleh, jaiz, boleh. Naam. Bila ada orang ingkar kata mana boleh macam ni, tengok aurat, tengok kemaluan. Maka apa jawapan Imam Malik? Imam Malik kata apa? Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah dan Aisyah yaghtasilani mandi uryanaini. Ini Imam Malik. Dia mandi dalam keadaan dua-duanya berbogil, bertelanjang. Uryanaini. Wal jima' aula bitajarrud. Imam Malik kata, dan jima' lebih lagi layak untuk tajarrud, kita buka pakaian habis ketika berjima'. Wa qala la ba'sa, bahkan Imam Malik tambah lagi, la ba'sa an yanzura ila farjiha fil jima', dan tidak mengapa melihatnya ketika jima'. Wa huwa murajjah indana aidan, dan dia adalah pendapat yang rajih di sisi kita juga, iaitu di sisi ulama Asy-Syafi'iyah. Dan Imam Nawawi telah menaskan pendapat ini dalam kitab dia Rawdatul Talibin, dan dia katakan tidak hanya haram melihat
kemaluan isteri kita ataupun sebaliknya. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Sebab ada orang duk cerita makruh. Maka ada yang kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu antara sebab namanya karramallahu wajha adalah kerana dia tak melihat kemaluan dia sendiri. Saya kata tak logik pendapat ni. Pendapat ni tak logik. Adakah orang boleh hidup selama 60 tahun, 70 tahun dalam keadaan tak melihat kemaluan dia sendiri? Jadi ini agak ganjil pendapat sebenarnya. Dan macam mana pula seorang suami dengan isteri dapat bersama berseronok bersama dalam keadaan tidak melihat. Jadi bukankah itu kenikmatan suami isteri? Kita ni ditahan untuk melihat orang perempuan lain. Daripada isteri je kita lihat. Waktu kata guru kami Syekh Salim Hilali, dia kata, kenapa zaman sekarang orang lelaki dia suka tengok orang perempuan lain? Okay? Kan? Dia dah asyik nak tengok perempuan lain. Dia kata dan kenapa, ada apa kaitannya dengan kelemahan dari segi syahwat? Ini lagi tajuk sikit lah. Kata Syekh Salim, dia kata, adalah kerana sekarang ni orang lelaki suka tengok orang perempuan yang bukan isteri dia. Lepas tu kata Syekh, kata kalau kamu nak kembalikan kekuatan kamu sebagai lelaki, ini lagi tajuk sikit lah. Ialah kamu jangan tengok perempuan selain daripada isteri kamu. Maksudnya tengok dengan, tengok aurat dia apa semua. Dan kamu akan dapati ialah kamu orang yang paling kuat sekali ketika bersama dengan isteri kamu. Jadi pendapat dia sahih. Nah. Jadi orang sebab apa dah tak minat atau isteri, sebab dia tengok perempuan lain. Kalau tak tengok paling jaga mata, bakal akan tengok isteri dia yang paling cantik sekali. Itu masalah yang berlaku zaman sekarang. Ingat Nabi kata an-nadratu sahmun masmumun min sihami syaitan. Pandangan kepada wanita yang lain itu adalah satu panahan yang beracun. Min sihami syaitan. Itu nadrah tau. Kata Nabi an-nadratu. An-nadratu maknanya satu pandangan. Macam mana pula kalau dawamun nazar, iaitu dia tengok lama, lagilah racun tu masuk banyak dalam badan dia. Racun inilah yang menyebabkan dia hilangnya semangat nak salat, hilangnya semangat nak baca Quran, hilangnya kemanisan dia dalam salat, hilangnya rasa nak menangis, hati dia keras tak boleh menangis, dosa banyak pun tak rasa menangis, masuk Ramadan pun tak ada rasa nak nangis. Sebab apa? Sebab mata dia selalu tengok benda-benda yang tadi, akhirnya hati jadi keras. Sebab tu Nabi kata sahmun masmumun, satu saham ataupun satu anak panah yang beracun. An-nadrah, satu pandangan sahaja. Nabi SAW ni faman tarakahu lillah, siapa meninggalkannya kerana Allah Subhanahu wa taala, awrathahu Allah Ta'ala akan mewariskan padanya halawatul iman, kemanisan iman, hatta yalqallaha biha, sehinggalah dia berjumpa Allah Ta'ala dengannya, iaitu dengan kemanisan iman tu tadi. Jadi dapat kemanisan iman. Maksud kemanisan iman, kata Imam Rajab, dari dua. Satu, kemanisan tu secara fizikal. Jadi kemanisan tu secara secara boleh rasa kat mulut tu, bibir tu rasa manis. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah kemanisan tu di sini adalah, iaitu dia rasa seronok beribadah. Bila salat tu, imam baca panjang 2 muka surat pun, dia tak rasa letih, dia rasa syok je, dia rasa seronok je. Apatah lagi bacaan imam tu bacaan yang merdu. Kita baca satu muka surat pun dah rasa macam forever and ever. Tak habis-habis ni. Padahal satu muka surat je imam tu baca. Sebab apa? Sebab kita dah hilang rasa kemanisan iman. Tapi kalau naik basikal 70 km, 80 km, 90 km, 50 km, okey je. Tak rasa. Ni baru baca satu muka surat setengah, dah gigil lutut. Orang naik basikal boleh pula sampai 50 km. Tak ada pula naik gunung sampai naik Genting Sempah tu naik basikal. Kita pernah naik, kita rasa seksa dia. Naik tergigil dengan penatnya, dengan panasnya. Sebab apa? Telah ditarik kemanisan iman. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi minal khuzlan. Na'udzubillahi minal khuzlan. Na'udzubillah daripada ditinggalkan daripada petunjuk Nabi SAW. Naam, jadi inilah dia hadis pengajaran daripada hadis yang kita baca ini. Hadis seterusnya,
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. Naam. Daripada Maimunah binti Al-Harith. Ini pertama kali kita jumpa Maimunah. Jadi selayaknya kita menceritakan tentang Maimunah binti Al-Harith, ibu kita Ummuna wa habibu Rasul wa habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Maimunah Al-Hilaliyah, Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sit. Nabi SAW berkahwin dengannya tahun ke-6 Hijriyah. Ada kata tahun ke-7 Hijriyah pada bulan Syawal. Okey, dan beliau Maimunah telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW lebih kurang 46 hadis, masya-Allah. Yang di mana Al-Bukhari telah sepakat, ini muttafaqun alaih, pada 7 hadis. Bukhari sahaja, riwayat Bukhari sahaja ada satu hadis, berarti Bukhari sahaja, dan pada Muslim ada 5 hadis. Nah, asal namanya dikatakan bahawa asal namanya Barrah. Okey, Barrah. Okey, Barrah ni maksudnya sangat-sangat baik. Dan Nabi SAW kan tak suka, dalam syarak kita ni, kita tak disukai letak nama yang ada unsur tazkiyah yang melampau. Tazkiyah ni maksudnya apa? Iaitu unsur untuk mengangkat-angkat diri ataupun memuji diri itu melampau. Macam Barrah ni terlampau baik. Barrah. Maka Nabi pun tukarkan kepada Maimunah. Maimun maksudnya apa? Dia kata al-yumn. Kan malam tadi baca tak doa ni? Bila kita nampak anak bulan baru, kita baca apa dia? Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Dengan riwayat yang kata pula, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam bima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Itu doa bila kita nampak anak bulan baru. Nabi kata Allahumma ahillahu alaina bil yumni, sekali kata bil amni. Ya Allah, ya Tuhanku, kau masukkanlah kami ini anak, jadikanlah bukan maksudnya, ya Allah, engkau munculkanlah anak bulan ini ke atas kami dengan al-yumni. Al-yumni maksudnya kebaikan. Al-yumn, al-yamin, kebaikan. Al-yaman, ini Hudzaifah bin al-Yaman. Bil yumni. Jadi Maimunah maksudnya yang telah diberikan kebaikan padanya, Maimun. Lepas tu Maimunah untuk perempuan, lelaki Maimun. Atau ada perawi hadis nama dia Maimun bin Mihran. Maimun. Jadi Maimun untuk lelaki, Maimunah untuk perempuan. Okey. Dan beliau radhiyallahu anha wafat di Saraf lianha i'talat di Makkah, dekat Makkah. Akhrijuni min Makkah lianna Rasulullah akhbar anni la amutu biha. Masa nak wafat dia kata keluarkan aku daripada Makkah, kan Nabi SAW pernah beritahu aku bahawa aku akan mati di luar Makkah. Masa tu mereka tengah buat haji. Fahamaluha hatta atau biha sarafan. Sehinggalah dia sampai kat Saraf. Saraf ni kat mana? Rupanya kan Nabi SAW kahwin dengan Maimunah pada tahun yang ke-6 tu, masa Umratul Qadha, masa Umrah Hudaibiyah.
Ada yang kata tahun ke-7 masuk umratul qada. Masa Nabi SAW kahwin, Nabi kahwin dengan Aisyah, dengan Maimunah ni betul-betul sebelum Nabi niat ihram. Sebab itulah Abdullah bin Abbas, dia terkeliru dalam masalah ni. Dia kata Nabi kahwin dengan Maimunah ketika Nabi sedang dalam berihram. Ini waham, kata para ulama. Ibnu Abbas tersilap sebab nampak macam tengah ihram. Okey, ulama-ulama ada jawapan macam-macam lah. Tapi kesimpulan daripada perbincangan yang panjang tu, kalau kita siapa ikuti kelas Zadul Ma'ad, ada perbincangan ni, maka dia kata, maka rupanya Nabi nikah dengan dia sebelum Nabi dalam keadaan ihram. Kemudian Nabi berihram, lepas tu Nabi buat umrah apa semua, lepas tu Nabi keluar. Nabi maksudnya belum lagi honeymoon lagi lah maksudnya. Dalam bahasa kita honeymoon, dia bukan honeymoon lah, maksudnya bersama, belum bersama lagi. Okey, bersama ni maksudnya Nabi pun bersama dengan dia di satu tempat dekat luar Mekah, nama dia Saraf. Sin Ra Fa. Dekat satu kemah bersama. Nak ceritakan masa Rasulullah dah wafat apa semua, Maimunah ni masa tu buat haji, masa dah sakit, bila dia keluar, dia pun dia nak duduk balik kat tempat Saraf, dekat tempat yang Nabi dia pernah berkemah dengan Nabi tu. Dia nak rasa perasaan macam mana dia bersama dengan Rasulullah masa mula-mula dia dengan Rasulullah SAW, sebab kerinduannya dengan Nabi SAW. Dan beliau wafat kat situ. Di situ. Sebab tu dia ditanam, dikebumikan di tempat al-qubbatul lati bana biha indaha, di tempat dia bersama dengan Nabi SAW dekat Mekah tu. Okey. Lepas tu dia kata dan setengah riwayat dia kata matat di Mekah. Ada setengah riwayat kata tak, dia kata ada yang kata dia meninggal kat Mekah. Tapi Ibnu Abbas bawa dia sampai kat tempat tersebut. Wallahu alam, yang sahih nampaknya pada kisah yang pertama tadilah, bahawa dia dah sakit tenat dan dia minta nak meninggal kat situ, kat tempat dia bersama dengan Rasulullah SAW dahulu masa mula-mula kahwin. Jadi tak salah lah kalau kita ni bernostalgia tentang kita dulu kan, kisah selalu macam ini tempat ayah dengan ibu kamu jumpa dulu, ini tempat kami dulu kahwin. Tak salah lah, tak salah kita sebut benda tersebut, perkara-perkara tersebut. Okay? Dan al-yum ni tadi sebut kan, kebaikan yang banyak, itu barakah. Jadi Maimunah daripada kalangan barakah lah, yang diberi barakah yang banyak, kebaikan yang banyak. Dan Nabi SAW kahwin dengan Maimunah ni dengan 500 dirham. Banyak kan tu 500 dirham dia punya mahar dia. Sebab itulah para ulama kata dalam bab mahar ni tak adalah, janganlah terlampau rendah sangat. Ini baru ni kami hadiri majlis Syekh dalam syarah Tirmizi. Dalam masalah mahar ni, Nabi tak pernah kahwin dengan isteri dia dengan mahar yang lekeh harganya. Macam lekeh ni terlampau sikit. Tak jangan RM1, RM2, janganlah. Sebab mahar ni ialah hadiah yang kita bagi dekat isteri kita. Jadi janganlah kita bagi. Yelah betul lah nak tunjuk bahawa kita ni pegang kepada agama barakah tu, jangan terlampau banyak. Betul, sahih. Jadi yang sunnahnya dia sederhana, tak terlampau melampau-lampau sampai kata ribu sampai 888 6 sampai 10 kali, 4 kali 7 kali kan, sampai beribu sampai jadi tak mampu. Nabi 500 dirham. Okeylah kita tabarakallah fiik. Jangan sampai kata Syekh, bukanlah sampai RM1, RM2, RM3, RM4. Jangan macam tu. Itu juga tak sunnah. Kata Syekh, itu juga tak sunnah. Okey. Habis itu macam mana kes yang lelaki tersebut, Abu Talhah tu yang kahwin dengan cincin, itu cerita lain. Dia memang tak ada duit. Dia kata kau nak nikah, kamu tak ada ke baju ke apa ke nak bagi kat hadiah kat perempuan tu. Dia kata kalau aku bagi baju aku ya Rasulullah, habis bogil lah aku ni. Dia kata kamu tak ada cincin ke apa ke? Tak ada. Cincin emas tak ada. Cincin besi pun tak ada. Pakaian tak ada. Kalau aku buka pakaian aku tak ada pakaian dah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, apa yang kau mahu ada? Hafal Quran tak? Hafal Quran. Dah, aku nikahkan
engkau dengan apa yang ada padamu dengan Al-Quran tersebut. Okey. Bima ma'aka min angkah tukaha bima ma'aka minal Quran. Okey, dengan apa yang ada pada kamu daripada Quran, itu dia ajarkan pada isterinya tadi. Naam, jadi Nabi nikahkannya dengan 500 dirham. Wa kana ba'atha Ja'faran wa qad qadima min ardi al-Habasyah. Maka Nabi pun hantar Ja'far. Ja'far kan sepupu dia. Maka dia pun hantar Ja'far ke yang baru pulang daripada Habasyah masa tu. Faja'al amraha ila al-Abbas. Dan Maimunah pula dikembalikan kepada Al-Abbas. Okey. Kenapa Maimunah kembali kepada Al-Abbas? Sebab isteri Abbas, okey, adalah adik-beradik kepada Maimunah. Isteri Abbas, okey, ialah apa dia? Isteri adalah adik-beradik kepada Maimunah binti Al-Harith. Adik-beradik kepada Maimunah. Sebab itulah kita ingat tak kisah apa? Kisah Ibnu Abbas tu. Ingat tak kisah Ibnu Abbas? Macam mana dia nak bersama dengan apa dia? Dia nak belajar cara Nabi SAW. Okay. Nak belajar apa dia? Belajar Qiyamul Lail kan? Okay. Nak belajar Qiyamul Lail kan dia apa dia? Dia nak tidur dekat rumah Nabi SAW. Okay. Dia nak tidur kat rumah Nabi SAW. Tapi dia nak tidur rumah Nabi SAW dengan apa dia? Pada turnnya Maimunah. Pada turnnya Maimunah. Sebab apa? Yang lain tu bukan mahram dia. Jadi Maimunah ni makcik dia. Jadi yang tu dia nak tumpanglah rumah Nabi SAW. Tu. Jadi dia waktu tu dia nak masuk ambil turn tadi tu. Kalau masih lagi ingat kalau yang saya pernah cerita sebelum ni, bahawa Ibn Abbas nak belajar Qiyamul Lail, dia terpaksa tunggu turn Maimunah. Dan yang menarik pula tu, nak tunggu turn Maimunah pula, sebabkan dia ni, budak dia, mak dia nasihat dia, ambil lah turn Maimunah. Maksudnya turn Nabi dekat bersama dengan Maimunah ni ketika Maimunah ni tak dalam keadaan, maksudnya Maimunah dalam keadaan haid lah. Okey. Ketika apa dia? Di dalam haid lah. Sebab apa? Kenapa dalam haid? Sebab kalaulah dia bukan dalam keadaan haid, takkanlah Ibn Abbas nak kacau daun. Itu dah turn dia. Kan? Dah lah Nabi ada 9 isi. Yang satu dah meninggal. Okay, 2 dah meninggal. Lepas tu ada 9 isi dalam satu masa. Ataupun 10 isi dalam satu masa. Dan kemudian dalam masa tersebut nak kena tunggu turn kan, nak kena tunggu 9 orang ke 10 orang tu. Kemudian kena tunggu pula turn waktu, maksudnya bila Nabi punya turn dengan Maimunah ni, waktu yang Maimunah tak haid. Bukan senang tu nak dapat tu. Allahu Akbar. Waktu kisah Ibn Abbas dia tidur dekat rumah Maimunah ni, satu kisah yang sangat menakjubkan. Maksudnya punyalah dia susahnya nak dapat, dia nak cuba dapat juga satu waktu, satu malam yang di mana Maimunah tak haid ketika turn tu bersama Rasulullah SAW. Ingat senang ke nak dapat tu? Jadi menunjukkan betapa kesungguhannya Ibn Abbas nak cari timing tu, nak supaya dapat tidur dengan Rasulullah, supaya dia boleh cerita kat kita tentang macam mana Nabi Qiyamul Lail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nak susah sikit nak mengaji dah tak ada. Kadang-kadang internet terkacau sikit, dah tak nak datang kelas dah. Sebab apa tak datang kelas ni? Ada gangguan internet ustaz. Kalau madrasah tu, geram saya tengok. Ada problem sikit lah kita. Ada problem sikit dah, tunggulah sekejap, dah tak ada problem, masuklah balik. Kelas 1 jam setengah, problem internet 15 minit. Ini madrasah saya lah kat sini, Yayasan Taklim ni okey, semua bagus. Okey. Makanan anak-anak tu kan.
dia. Jadi jangan kita macam tu, kita tengok Ibn Abbas tadi. Jadi Maimunah binti Al-Harith tadi, kami fazal wajaiyah. Dan sebab itulah, waktu urusan dia yang jadi orang tengah bagi Maimunah ni Abbas lah. Mak Abbas tadi dia isteri kepada dia adalah kakak kepada Maimunah lah. Nama dia Lubabah binti Al-Harith atau Ummul Fadl. Jadi Abbas kan nama dia Abul Fadl. Jadi ayah Abdullah bin Abbas itu Abbas lah, pakcik Nabi SAW, dia Abul Fadl. Lepas tu lah bila Abu Sufyan jumpa dia, ya Abul Fadl, dia kata. Macam kalau dia jumpa tengah-tengah jalan ni, ya Abul Fadl dengan Ummul Fadl. Jadi Ummul Fadl nama dia Lubabah binti Al-Harith. Lubabah binti Al-Harith adik-beradik dengan Maimunah binti Al-Harith. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Dan ketika dia wafat yang solat dia wafat tahun 51 Hijrah 51 Hijrah, dekat-dekat juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. 23 tahun lah, sebab Aisyah wafat 55, 56, 57 Hijriah. Jadi Maimunah 51. Abdullah bin Abbas telah solatkan dia dan telah masuk dalam kuburnya Yazid bin Al-Asam dan Abdullah bin Shaddad. Itu anak saudara dia lah. Anak saudara dia. Nah, okey, baru kita masuk hadisnya. Annaha qalat, bahawa dia berkata, wada'tu li Rasulillah, aku letakkan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi janabah. Maksudnya apa faedah sini? Iaitu khidmatnya seorang isteri kepada suami. Lepas tu orang yang duk kecoh-kecoh dalam Facebook ni, geram betul bila saya baca. Dia kata, wanita tidak wajib berkhidmat kepada isteri. Wanita tidak wajib berkhidmat. Saya tak ada dalil kata. Bila kita tanya masyayikh-masyayikh, kita kata, apalah yang cakap macam ni? Kita, kamu tak baca ke hadis Aisyah radhiyallahu anha? Hadis Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aisyah kata, aku ni tak sempat nak qada puasa aku sampailah ke bulan Syaban tu baru aku sempat qada puasa. Sebab apa? Sebab aku menyempurnakan hajat Rasulullah SAW. Tu tak kena bayang zaman tu mana ada washing machine. Zaman tu mana ada mesin pembuat roti. Masa tu mana ada alat nak lenyit apa tenyeh apa alat untuk kisar gandum. Zaman tu mana ada sabun-sabun. Zaman tu mana ada hotel-hotel. Zaman tu mana ada semua benda daripada raw material kita kena proses sendiri. Kita sekarang isi-isi masak Cilibur, boleh beli kat Cilibur. Ada setengah orang tu boleh masak lah, dia buat sendiri Cilibur. Nak susu, pergi kedai ambil susu. Zaman tu kena bayar, nak susu kena pergi kat kambing, kena perah susu kat kambing. Nak basuh baju kena keluar, kena ambil, kena cari air, angkat air, kena ambil daun al-izkhir, kena tenyeh daun tu, nak bagi wangi. Sebab itulah logik bila Aisyah kata, aku ni tak sempat nak qada puasa, sehinggalah pada bulan Syaban aku berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Fatimah pula kata, minta ke Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tolonglah cakap dekat Rasulullah, minta ke Rasulullah supaya kita orang satu maid, satu khadam. Maka Nabi kata, nak tak aku ajar satu benda, baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kan, yang sebelum tidur 33 kali tu. Lepas tu Fatimah kata, segar dah, rasa kuat badan, tak rasa letih dah. Maksudnya Fatimah mengadu letih sebab berkhidmat untuk jaga anak dan juga suami. Aisyah cakap macam hadis ni, nampak ni Maimunah ni, aku letakkan air untuk Rasulullah SAW. Hadis Ali bin Abi Thalib, hadis banyak, hadis hadis Sa'ad kan, isteri dia pergi naik kuda, bawa berbanting apa makanan apa semua, sebab Rasulullah nak tumpangkan dia. Tapi Rasulullah kata, aku ni kalau aku tak teringat Sa'ad bin Mu'az punya dia punya jealous dia, aku dah lama tumpangkan. Tapi aku teringat ghirah Sa'ad. Okey. Ghirah ni maksudnya seorang lelaki tu dia punya cemburu dia kuat. Kan? Maksudnya semua berkhidmat. Jadi
Mana-manalah ustazah ni dapat dah. Betul. Geram tengok dengar ustazah macam ni. Okey. Oh, tidak wajib bagi untuk tidak berkhidmat apa semua. Tak, memang itu. Okey, itu dia punya proses apa dia kita kata keseimbangan dalam keluarga tu. Lelaki berbanting tulang kat luar. Tapi syarat lelaki banting tulang lah. Ini lelaki pun nak lepak kedai kopi. Lepas tu isi cari rezeki, isi dah basuh baju. Itu melampau lah. Kan? Rajang hanya lelaki ni. Jadi lelaki qawamun. Dia pergi cari kerja, dia pergi berjihad, dia pergi berdakwah, dia banting tulang siang malam. Untuk cari rezeki. Lepas tu isi berkhidmat. Betul dah nampak keseimbangan keluarga tersebut. Isinya letih dengan berkhidmat untuk keluarga dia, suami dia letih untuk membesarkan anak-anaknya, berdakwah, berjihad fisabilillah dan cari rezeki. Bila sama-sama letih balik rumah, kita akan tersenyum tengok isteri kita letih berkhidmat kita, dan isteri kita pun akan tersenyum tengok kita keletihan. Bangga dia tengok usaha kita bagus, aku letih kerja untuk aku. Yang jadi tak betul ni, itulah dia. Dia balik tengok tak ada apa-apa kat rumah. Tension lah. Itu yang akhirnya Allah musta'an. Tak ikut sunnah Nabi SAW. Tak ikut sunnah Nabi SAW. Tak ikut macam mana Nabi, petunjuk Nabi SAW tadi. Jadi kita wada'tu li Rasulullah. Wadu' al-janabah. Nampak air mandi wajib pun Maimunah ni ambil kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wada'tu li Rasulillah SAW. Wadu' al-janabah. Air untuk mandi wajib. Wadu' yang kita sebut tadi kan. Okey. Air untuk air wuduk. Naam. Tapi bukankah wuduk tu air wuduk? Kita nak cerita sini. Bukankah wuduk tu air wuduk, tapi yang ni air nak mandi wajib. Jadi kat sini kita kata bahawa dalam Arab juga kadang-kadang dipinjamkan dalam salah dipinjamkan air untuk mandi itu juga dengan nama wuduk. Nama wuduk. Okey. Jadi bila disebut wuduk secara umum digunakan untuk wuduk lah. Tapi disebut wuduk al-janabah, maka kembalilah wuduk tu kembali pada maksudnya asal, iaitu air yang disediakan untuk membersih, untuk bersuci. Jadi wuduk tadi asalnya air yang digunakan untuk bersuci. Kemudian telah digunakan dalam istilah syar'i, wuduk tu air wuduk, betul tak? Tetapi bila digunakan dengan muqayyad, diikat dengan satu istilah yang lain, iaitu al-janabah, maka menjadilah wudu al-janabah, maksudnya air mandi wajib. Dia tak jadi air wudu janabah. Faham tak ni? La'allakum tafhamun. Semoga pelajar-pelajar semua faham. Wudu al-janabah. Fa'akfa'a biyamini. Akfa'a, kita bincang sebelum ni, iaitu dia sabba, iaitu dia tuang. Okay, tuang. Biyaminihi ala yasarihi. Maksudnya Nabi tuang air tu daripada bekas tadi tu ke atas tangan kirinya. Okey, yang angkat air tangan kanan, tuang atas tangan kiri, tapi bila gosok serentak. Ini kita bincang sebelum ni, dah lama dah, kelah-kelah yang hadis yang awal-awal dulu. Okey. Itu hadis wuduk. Hadis Uthman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Asim. Okey. Naam, dia tuang. Dua kali atau thalathan. Masuk tangan dulu. Thumma ghasala farjah. Jadi hadis ni, hadis Maimunah ini, dia explain hadis yang ke-30 tu lebih detail. Tadi kan dia kata Nabi basuh tangan, kemudian Nabi berwuduk, kemudian Nabi tuang air atas kepala. Tengok hadis sebelum tadi kan? Hadis Aisyah radhiyallahu. Hadis Maimunah ni ada sedikit detail. Lebih detail lagi. Okey. Dia basuh, kemudian dia basuh apa dia? Tangannya, kemudian basuh kemaluannya. Kemudian basuh tangan sekali lagi. Thumma daraba yadahu bil ard. Itu yang disebut tadi, thumma daraba yadahu bil ard. Kemudian Nabi memukul tangannya ke tanah. Bukan pukul, maksudnya pukul, maksudnya Nabi tepuklah tangan kat tanah. Sebab apa?
Sebab nak bersihkan kotor-kotoran yang melekat-lekat tu yang kita sebut tadi kan, zaman tersebut sabun tu bukan benda yang common. Walaupun ada sabun, ada, tapi tak common. Bukan benda yang selalu. Banyak zaman sekarang sabun dengan pelbagai jenisnya, cairnya, berbukunya, apa dia dengan bentuk foamnya, yang macam-macam zaman sekarang ni. Allahu akbar. Okey. Thumma daraba yadahu bil ard awil ha'id, ataupun dinding. Nampak tak? Atau dinding. Nampak ni? Ni anda sebutkan tadi. Kemudian dia bilaslah, thumma tamadmada wastanshaqa, kemudian dia pun berkumur, kemudian masukkan air dalam hidung. Ini kita bincang sebelum ni kan, bahawa turutan ini, basuh tangan, kumur, masuk air dalam hidung ni, sunnah dia ala tertib. Dia sunat dia bila dia tertib. Bila dah tak tertib, dia tak dapat sunat itulah. Contohnya macam ni. Katakanlah kita basuh tangan, kemudian kita masuk air dalam hidung, kemudian kita kumur. Kita pahala basuh tangan, masuk air dalam hidung, sebab dia ikut turutan. Tapi kumur tak dapat, sebab kumur tu dah keluar daripada turutan dia. Ini ulama Syafi'iyah kata begitu. Dia mesti ikut turutan. Jadi masuk tangan, kumur, masuk air dalam hidung. Tamadmada wastanshaqa wastanthara. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Kat tengok sini Tengok sini. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya. Dan masuk ke air ke dalam, berkumur-kumur dan masuk ke air ke hidung, lalu mencuci wajahnya, maksud berwuduklah, dan kedua basuh tangan kan, kedua lengannya. Kemudian tuangkan air atas kepala. Jadi instead of sapu atas kepala, dia tuang air kepala, dia gabungkan terus dengan mandi wajib. Dan mengakhirinya dengan membasuh kedua telapak kakinya. Nampak? Last kali baru Nabi basuh kaki. Last kali baru Nabi basuh kaki. Jadi kat sini mana yang afdal ni? Basuh kaki dulu ke wuduk sempurna dulu? Dia tengok keadaan. Okey? Nabi SAW, ini disebut oleh Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, dia kata tempat Nabi SAW mandi tu, Nabi kata, ada satu hadis Nabi sebut, hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, janganlah kamu kencing di tempat mandi, kerana sesungguhnya kebanyakan was-was itu adalah kerana kamu kencing di tempat mandi. Alamak, macam nak bincang pula tu. Kalau kita faham hadis tu, kita tak faham konteks, kita akan nampak macam macam mana ni? Para ulama kita kata, janganlah kamu kencing di tempat mandi, kerana was-was itu datang pada tempat yang kencing di tempat mandi. Iaitu kalau kamu kencing di tempat mandi yang di mana airnya tidak mengalir, air tak mengalir, bertakung, kan? Dia mandi, kata dia mandi, Muhammad dia mandi, air kat situ, air tu bertakung kat sini. Bila mandi, air tu bertakung kat sini. Jadi bila kencing kat dalam ni, akan menimbulkan was-was tak? Akan menimbulkan was-was. Tapi kalau dia kencing, air tu mengalir kelongkang. Ketika ini kalau lah dia kencing sekalipun, dia tak ada masalah. Sebab dia tidak menyebabkan was-was. Okey. Kenapa saya kaitkan dengan cerita sekarang ni? Kata Syekh Hamid, dia kata, kerana Hamid Akram Al-Bukhari, itu ulama yang alim, ulama hadis dekat Madinah, dia kata sebab Nabi SAW, dia kencing, Nabi mandi dekat tempat yang arus sulbah, yang air tu bertakung. Kita ingat zaman Nabi, toilet tu bukan macam kita proper yang toilet, ada lubang, ada tempat air yang mengalir. Jadi dia kencing kat tempat yang ada tanah, kemudian bila kencing air tu bertakung macam kita kan. Kalau kita tuang air kat tanah kat depan rumah kita tu, banyak-banyak kita tuang, air tu dia akan bertakung sebentar, betul tak? Dia menyerap, tapi dia akan bertakung sebentar. Jadi kalau kotoran-kotoran yang turun tu bertakung, jadi kemudian basuh kaki, tak ada guna lah, kaki tu tak akan jadi kotor juga. Sebab itulah sebenarnya hadis ni ada lagi hadis lain
yang mendetailkan lagi bahawa Nabi mandi kat satu tempat dan Nabi berpindah ke tepi tempat yang lain, kemudian baru Nabi basuh kaki dia. Itu cerita dia. Ada riwayat Tirmizi bahawa Nabi dia basuh kaki, dia mandi kat sini, kat kawasan air tu agak bertakung kat sini. Kemudian last kali bila Nabi dah selesai mandi, Nabi keluar dari tempat ni dan kemudian Nabi basuh kaki sahaja. Jadi apa kesimpulannya? Nak bagi tahu bahawa Nabi basuh kaki, Nabi akhirkan basuh kaki tu ada sebab tak? Ada sebab yang tertentu. Jadi bolehlah kita sama ada nak tangguhkan basuh kaki last sekali supaya lebih bersih bila kita keluar, ataupun nak ambil awal-awal. Dan kalau rumah kita, toilet kita bersih, saya percaya rumah tu, orang zaman sekarang ni toilet dia Masya Allah berkilat, dia tidur pun ada kan, bersih betul. Okay? Maka dia bolehlah ambil wuduk awal-awal dan dia jalan keluar. Okay? Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu maksud dia. Maksud Nabi menangguhkan basuh kaki tu di akhir tadi. Tak bagi faham. Okey. Barakallahu fikum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian diberikan Nabi satu potongan kain macam tawel lah. Tapi beliau tak nak ambil. Kat sini sebagai ulama kata makruh. Di sisi sebagai kata makruh kita lap kesan wuduk dan juga mandi wajib. Disunahkan kita biarkan sahaja. Okey. Tetapi Nabi mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Nabi mengeringkan airnya dengan tangan. Nabi tolak macam tu. Jadi ulama bab ni Nabi bincang panjang bab ni. Dia kata adakah Nabi SAW ni buat tak nak pakai towel ke, ataupun kerana Nabi SAW ni tak biasa pakai towel ke. Kalau guru saya dulu Dr. Abdul Laith, masa kami mengaji kat UAE dulu, hadis Bukhari, dia kata memang setengah-setengah budaya ni memang tak biasa pakai towel. Saya dulu masa saya kecil ni, kata dia lah, dekat India mana ada towel ni, tak ada istilah towel ni. Dia kata kami mandi-mandi, lepas mandi kami tolak air tu, kami terus pakai baju. Dia bawa baju pergi toilet, mandi, lepas tu buang air kat badan tu, terus pakai baju je. Tak ada istilah towel ni. Jadi Syekh kami dulu, Syekh Dr. Abdul Laith, dia nampak seolah-olah Nabi begitu. Nabi tak biasa pakai itu, Nabi tolak dengan air. Bukan maksudnya Nabi tak suka pakai. Masya Allah. Sebagian pula tak. Nabi kata Nabi memang tak nak pakai. Sebab tu dia kata sunatnya biarkannya. Ada satu ulama lain pula dia kata taklah, sebenarnya Nabi tak biasa pakai kain untuk menghilangkan air. Bukanlah isunya tak boleh hilangkan air. Okey. Sebab ada sebahagian yang kata kalau kita lap, dia kata bukankah dosa tu akan gugur pada setiap basuhan tadi kan. Jadi kalau kita lap dah tak gugur dah setiap titisan tu. Dia kata macam tu. Dia kata bukan itu. Kalaulah kerana titisan tu, kenapa Nabi tolak dengan tangan? Nabi buang dengan tangan. Betul, setengah ulama Ibn Daqiq dia kata itu menunjukkan bahawa, dinukilkan setengah beberapa ulama dia kata perbuatan Nabi buang air dari tangan itu menunjukkan bahawa bolehnya kita lap dengan tawel. Cuma Nabi tak biasa pakai tawel. Jadi wallahu ta'ala alam bissawab. Ulama Hanafi Syafi'iyah kata memang disunatkan tak pakai tawel. Tak disunatkan tak payah lap. Biar macam tu je. Tapi dia buang air, dia tolak air tu. Lepas tu saya ingat lagi guru saya dulu masa sekolah menengah, lepas ambil wuduk tu dia tolak air. Sungguh-sungguh dia tolak. Okey. Kata apa salah, lap je lah. Tapi masa kita jahil. Rupa-rupanya bila belajar lah, patutlah guru aku sungguh-sungguh dia buang air daripada tangan dia tadi. So apa? So macam mana Rasulullah SAW mengeringkan badannya dengan tangannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nanti insya-Allah ada kuliah akan datang kita akan tengok dia punya faedah dia. Ada banyak faedah di sini, subhanallah. Ada lebih kurang 25 faedah. 15 faedah, 25 pula. 15 faedah. 15 faedah daripada hadis ni. Insya-Allah kita akan huraikan fi darsil qadim biidznillah taala
Ada soalan ke? Nampak macam satu soalan ni. Orang syairkan doa. Ya, sahih. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Ada setengah kata bil amni ya. Tapi setengah kata bil yumni. Umunaimah syair. Jazakillah khairah umunaimah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Dan setengah riwayat lagi kata dengan setengah lafaz lain, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Tengok dekat chat tuan-tuan. Dekat chat tu Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Dekat sini bil yum. Kalau yum maksudnya barakah. Ada sekali riwayat kata Allahumma ahillahum alaina bil amni wal iman. Sah. Barakallahu fik. Jazakumullah khaira. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.